Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara. Hari ini kita bersama-sama dengan seorang ahli panel yang akan sama-sama mengupas satu tajuk yang cukup menarik. Namun sebelum itu saya mengucapkan penghargaan selamat datang kepada Puan Nuraini binti Osman yang merupakan penolong pegawai pembangunan masyarakat LPPKN wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okay. Untuk makluman semua warga SMK Mutiara wilayah Persekutuan Labuan, pelajar dan juga ibu bapa serta guru-guru, remaja dan sasiah serta masalah sosial ibarat air dan gula, tidak dipisahkan. Jika tiada gula, maka tawarlah sesuatu minuman. Begitu juga perhubungan antara pergaulan remaja dan juga pelajar serta perkara-perkara yang dilakukan. Maka hari ini untuk membincangkan dan juga kita mendapat buah idea daripada panel jemputan pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan satu tajuk yang berbunyi cabaran pergaulan dan sasiah murid. Dan untuk mengupas isu ini, beberapa soalan telah difikirkan yang mana kita akan ketahui apakah perkara-perkara berbangkit di setiap soalan yang bakal kita dengarkan jawapannya sebentar nanti. Baiklah, saya kira ahli panel sudah bersedia untuk kita mendengar dan juga berkongsi pandangan pada hari ini. Untuk yang pertama sekalinya Puan, boleh Puan ceritakan sedikitlah latar belakang Puan dalam LPPKN. Terima kasih kepada pengurusi, Cikgu Razia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kekeluargaan dan salam kasih sayanglah kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara ya. Alhamdulillah hari ini saya bersama sekolah anda dijemput untuk sesi temu kual inilah. InsyaAllah apa yang mampu saya kongsikan dan anak-anak remaja di luar sana dan mungkin juga mungkin ada ibu bapa yang mendengar program ini, InsyaAllah mudah-mudahan apa yang bakal kita perbincangkan ini ada manfaatnya di akhir nanti ya. Okay, seperti permintaan Cikgu Razia pengurusi tadi, saya sekali lagi perkenalkan diri ya. Saya Nuraini binti Osman, memang berasal dari wilayah Besar Labuan lah, anak dari Labuan, Alhamdulillah. Telah bertugas di LPPKN wilayah Labuan ini sejak 13 tahun lepas selaku penolong pegawai pembangunan masyarakat merangkap ketua cawangan untuk pejabat LPPKN cawangan wilayah Besar Labuan. Saya mendapat pendidikan awal di Labuan, sekolah menengah di Labuan, sekolah rendah di Labuan, dan seterusnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke luar Labuan di Universiti Sabah dalam bidang sains sosial ya, ijazah sarjana muda sains sosial lah. Saya telah berkeluarga, mempunyai 3 orang cahaya mata, alhamdulillah. Saya juga ada anak remaja seperti anda di luar sana yang mungkin nanti mendengar program ini, dan saya ada anak 2 orang remaja wanita dan seorang remaja lelaki. Jadi cabaran tu memang orang kata apa yang saya akan bincangkan hari ini memang sangat bersesuaian dengan diri saya sendiri dan juga mungkin insyaAllah berguna untuk para pendengar di luar sana. Terima kasih ya Puan Nuraini atas perkongsian latar belakang Puan sendiri. Dan kalau kita dengar Puan memang berasal daripada Labuan kan, 13 tahun perkhidmatan dalam LPPKN, maksudnya Puan memang sinonim ataupun lebih mengenali budaya Labuan dari segi pergaulan remajanya sendiri ya Puan. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan saya, pada pandangan Puan kan dalam perkhidmatan sepanjang di LPPKN, apakah trend perkembangan pergaulan remaja di Labuan pada masa kini? Okey, terima kasih Fungsi. Okey, secara umumnya saya ingin menjelaskan sedikit ya. Remaja itu siapa? Remaja itu orang kata dia berada di peringkat umur bagaimana ya? Okey, mengikut takrifan WHO ataupun World Health Organization, remaja ini adalah mereka yang pada peringkat umur 12 hingga 24 tahun ya. Pentakrifan ini sebenarnya tidak jauh daripada pentakrifan yang LPPKN ambil sebagai remaja, di mana LPPKN menggunakan umur 13 hingga 24 tahun sebagai remaja. Manakala WHO 12 hingga 24 tahun. Okey, berbalik pada soalan cikgu tadi tentang trend perkembangan
pergaulan remaja di wilayah Pusat Labuan inilah ya. Secara umumnya sedikit sebanyak kita melihat situasi semasa sekarang lah ya. Saya lihat PKP yang berlangsung ataupun berlaku dari tahun lepas hingga sekarang sedikit sebanyak orang kata mungkin mengekang lah ya, mengekang pergaulan ataupun perkembangan remaja di luar sana, termasuk kita lah sebagai masyarakat ya. Sebab PKP kita tak boleh nak keluar ke mana-mana ya, tak boleh nak boleh merentas negeri menuju daerah ya. Jadi secara tidak langsung remaja juga sedikit sebanyak orang kata terkaitlah, tak boleh nak melepak di mana-mana ya, tak boleh nak jumpa kawan, rakan ya. Tetapi saya percaya remaja mempunyai alternatif lain. Mungkin kita jugalah, tetapi remaja ni lebih orang kata lebih advance ya. Terutamanya yang kita selalu kaitkan ataupun yang kita selalu dengar sekarang adalah generasi Z. Generasi Z ini yang lahir di antara tahun 1998 hingga tahun 2009. Okay? Generasi Z ini dikaitkan dengan generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan internet. Kebergantungan remaja yang berumur antara 13 hingga 24 tahun ini sangat tinggi dengan teknologi. Maksudnya kalau tak ada talian internet sehari, mereka rasa macam hidup mereka tidak lengkap. Betul. Rasa macam tak boleh nak buat apa benda. Tak ada mungkin komunikasi keluar ya. Tak boleh, orang kata tak boleh nak hidup lah senang mudah kata. Jadi generasi Z ini dikatakan sangat bergantung kepada teknologi, kepada media sosial ya. Jadi saya melihat bahawa trend perkembangan ataupun pergaulan remaja sekarang ni ada dua lah. Okay? Remaja yang sangat bergantung kepada komunikasi alam maya di atas talian ini, mereka merasakan komunikasi melalui alam maya di atas talian ini adalah salah satu komunikasi yang bagi mereka adalah yang realistik. Ini adalah komunikasi yang nyata. Padahal kita bagi generasi yang mungkin orang kata terdahulu macam zaman-zaman yang sebelum generasi Z lahir, komunikasi adalah lebih efektif apabila kita bersua muka ya, berdepan ya, ada komunikasi dua halat. Tetapi remaja sekarang lebih memilih untuk mereka membangunkan komunikasi ataupun pergaulan itu melalui atas talian. Itu yang saya nampaklah di mana mereka percaya bahawa wujudnya pergaulan ataupun wujudnya komunikasi itu melalui atas talian, dan kebergantungan remaja sekarang ke atas talian ataupun internet, teknologi ini sangat-sangat tinggi. Jadi saya simpulkan di situ bahawa generasi Z yang ada sekarang yang mungkin yang memang wujudlah di sekolah ni ya. So, dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 memang berumur di antara 13 hingga 17 tahun. Mereka memang tergolong dalam generasi Z inilah, dan kebergantungan pergaulan remaja ini sangat-sangat rapat dengan teknologi. Itulah itu pandangan saya lah untuk trend pergaulan remaja sekarang di Labuan secara umum ya. Itu untuk soalan tentang trend pergaulan remaja lah di Labuan kan. Dan kalau kita tengok trend perkembangan remaja ni semasa PKP, mereka ada inisiatif untuk bergaul juga dengan kawan-kawan walaupun tidak secara bersemuka, tapi mereka boleh berjumpa di atas talian. Maksudnya pergaulan walaupun PKP tidaklah menghad dan juga menghalang mereka untuk terus bergaul. Sebagaimana yang telah Puan ceritakan tadi kan, sekarang ini generasi Z begitu berkembang dengan teknologi, tidak menghalang mereka untuk berhubung, dan agak-agaknya ya Puan ya, dan apakah sebenarnya jenis salah laku sosial yang dilihat membimbangkan di Labuan rentetan daripada teknologi dan juga pergaulan-pergaulan yang sebelum PKP berlaku ni? Terima kasih sekali lagi. Okey, untuk menjawab persoalan ini, saya ingin bawakan di dalam perbincangan inilah, okey, sebab LPPKN telah bersusah payah sejak orang kata 50 tahun kami diwujudkan. Okey, ada diwujudkan satu kajian penduduk dan keluarga. Okey, jadi satu kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang paling terkini adalah yang telah diadakan pada 2014. Okay. Namun data ataupun fakta yang diperoleh masih relatif lah. Okay. Saya ingin kaitkan dengan salah laku sosial yang mungkin wujud di Labuan ini melalui kajian ini adalah kerana
kajian ini juga melibatkan penduduk warga wilayah Hutan Labuan ini. Ada responden yang diambil daripada pulau ini dan dipecahkan pula mengikut umur-umur tertentu. Dan pecahan untuk responden remaja sahaja untuk Labuan adalah sebanyak 80 orang. Memang tak ramai lah daripada keseluruhan responden, tetapi saya percaya jumlah responden yang diambil untuk kajian ini mewakili, paling tidak mewakili sedikit, orang kata perilaku ataupun tingkah laku remaja yang dikaitkan dalam kajian inilah, yang mana melalui kajian ini didapati ada 12 aktiviti sosial remaja yang telah didapati negatif dan positif. Maksudnya dalam kajian ini mendapati ada penglibatan remaja, yang mana orang kata negatif dan positif itu melihatkan diorang punya corak sosial kehidupan remaja lah, pergaulan remaja, ya betul. Jadi saya ingin kongsikan secara umumnya didapati bahawa peratusan remaja yang terlibat dengan rekreasi, ini aktiviti sosial yang positif lah, remaja yang terlibat dengan aktiviti rekreasi, aktiviti riada, bersukan, walaupun mereka tidak kerap. Cuma dikatakan mengikut kajian ini mereka cuma terlibat sekali seminggu sahaja. Namun peratusannya agak tinggilah, 24.2% untuk penglibatan remaja dalam aktiviti riadah dan juga rekreasi. Itu benda yang positif yang kita boleh lihat daripada hasil kajian, dari hasil kajian yang mana melibatkan remaja lah. Tetapi sayangnya dari kajian ini juga kita temui aktiviti sosial yang agak orang kata negatif lah yang melibatkan remaja, di mana peratusannya pun agak tinggi, dan aktiviti yang remaja ini mudah terpengaruh rasa-rasanya juga tidak mustahil berlaku di Labuan. Contohnya mengunjungi kelab malam, mengunjungi pusat snooker, terlibat dengan lumba haram, penyalahgunaan dadah, menghidupkan, merokok, semua benda-benda yang sekarang ini kita rasakan hampir ramailah remaja telah melakukannya. Jadi daripada kajian ini didapati responden telah terlibat dengan aktiviti sosial remaja yang negatif ini sebanyak 12.5%. Walaupun angkanya sedikit kecil berbanding jumlah responden keseluruhan remaja dalam 5,000 lebih, cuma 12.5% terlibat dengan orang kata penyalahan gunaan dadah dan mengunjungi pusat hiburan. Walaupun dikatakan cuma beberapa kali dalam sebulan, tetapi perkara itu kalau kita nak kaitkan dengan situasi Labuan, kalau yang mungkin pengurusi maklum ataupun penonton di luar di sana juga tahu, Labuan ini antara pulau kecil tapi memiliki pusat hiburan yang agak banyak. Jadi kalau kita lihat, kita tengok balik hasil kajian itu tidak mustahil. Sebahagian remaja yang menjadi responden ini juga terlibat dengan aktiviti sosial yang agak negatif inilah di remaja. Saya tidak mengatakan ini antara yang membimbangkan, tapi mungkin boleh jadi, mengunjungi pusat kelab malam ni sekali-sekala akhirnya menjadi satu perkara yang biasa, lumrah. Itu yang kita perlu elak dan perlu orang kata kekanglah selagi boleh. Itu yang pandangan saya lah. Maksudnya jenis salah laku ni macam Puan beritahu tadi berdasarkan kajian, ada yang lumba haram, ada yang terlibat dengan kelab malam, dan tidak dinafikan faktor persekitaran di Labuan sendiri sebenarnya mempengaruhi bagaimana remaja bertindak ataupun berkelakuan.
tadi saya tertarik dengan kajian yang telah Puan dan juga LPTN lakukan. Ada melibatkan 80 orang responden, dan juga dapatan menunjukkan ada yang terlibat dalam aktiviti yang positif dan juga yang sebaliknya. Okey. Dan Puan ada menceritakan juga tentang daripada 80 orang remaja tersebut, mereka terlibat dalam beberapa aktiviti lah seperti membaharam, penagihan dadah, mengunjungi kelab malam. Itu di Labuan ya Puan. Dan bagaimana pula dengan jenis salah laku remaja di Malaysia? Kalau kita tengok dalam situasi sekarang, jenis salah laku remaja yang bagaimanakah yang tinggi di Malaysia ketika ini? Okey, terima kasih. Okey, sekali lagi saya ingin menggunakan ataupun hasil laporan kajian penduduk dan keluarga Malaysia tahun 2014 sebab saya percaya hasil kajian ini sangat sahih, datanya sangat bersih ya. Sebab responden yang orang kata yang diperolehi untuk mendapatkan hasil kajian ini adalah seluruh Malaysia dan mewakili semua suku kaum, agama, bangsa. Betul. Even kita yang di pulau kecil ni pun terlibat. Okey. Jadi daripada hasil kajian ini, jenis salah laku remaja di Malaysia yang paling tinggi kalau mengikut kajian ini adalah pendedahan ataupun risiko remaja terdedah kepada bahan lucah. Mungkin ada yang setuju dan tidak, tetapi berdasarkan kajian ini, remaja yang berumur di antara 13 hingga 17 tahun, pernah terdedah dengan bahan lucah sebanyak 29.9% daripada jumlah responden remaja seramai 5,000 orang. Dan manakala remaja yang berumur 18 hingga 24 tahun, walaupun mereka ni sebenarnya dah lepas sekolah kan, tapi mereka berada di universiti, di college, mereka juga saya rasa lagilah mudah terdedah dengan bahan lucah ni sebab internet, teknologi, handphone semua di tangan. Ialah nak cari bahan, nak cari orang kata sumber nak buat uji kaji ataupun rujukan, semua menggunakan internet. Jadi didapati bahawa pendedahan kepada bahan lucah ini memang 60% adalah melalui internet dan 30% pula daripada telefon. Yang mungkin telefon ini tidak mustahil walaupun dia tidak mempunyai internet, tetapi kalau rakan dia pass atau share ataupun dia sendiri yang rakam dan disimpan di dalam telefon. Jadi saya pasti itu salah satu sebab punca kenapa telefon juga menjadi punca remaja terdedah pada bahan-bahan lucah inilah. Ini yang kita dapatilah yang menjadi orang kata antara salah laku remaja yang bukan juga paling tinggi tetapi antara yang tertinggi mengikut kajian ini dan selain itu melalui kajian ini juga didapati remaja pernah ataupun terlibat dengan hubungan seks. Ini tidak dinafikan walaupun peratusan yang wujud daripada kajian ini atau hasil dapatan daripada kajian ini sangat kecil, cuma 4.8%, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa sendiri pastinya tidak mahu jumlah ataupun peratus ini meningkat kita minta orang kata perkara ini dijauhkanlah dalam keadaan lagi sekarang ini pelbagai orang kata cabaran kita menghadapi dunia ini. Jadi sebaiknya dan seeloknya perkara yang boleh dielakkan ini itu di mana remaja terlibat dengan zina ataupun perlakuan seks sebelum kahwin ini meningkat. Jumlah tadi saya telah sebut 4.8% daripada responden 5,000 remaja, namun saya tidak mahulah kami sebagai anggota pekerja sosial di LPPK ini tidak mahu jumlah ini meningkatlah. Misalnya sekiranya kajian ini diadakan lagi 10 tahun akan datang, iaitu pada tahun 2024 lah, dia setiap 10 tahun dibuatlah kajian ini. Kalau boleh kita tidak mahulah jumlah peratusan remaja yang terlibat dengan perilaku seksual yang tidak sihat ini meningkat. Walaupun sebenarnya di luar sana kita setiap hari mendapat berita di surat khabar, di media sosial berlakunya pembunuhan bayi, remaja hamil tanpa nikah itu setiap hari lah Tapi kita masih berharap sebagai masyarakat, sebagai ibu bapa agar
jumlah ini mungkin kalau tidak meningkat pun orang kata tidak menurun tu alhamdulillah ya, tetapi tidak drastik lah meningkat. Selagi kita mampu mengekang, kita nak benda ini berkurangan ya. Itu antara yang saya boleh kongsikan lah dengan cikgu lah. Okey, terima kasih Puan. Itu tadi tentang bagaimanakah salah laku remaja secara keseluruhannya di Malaysia ya. Dan kalau kita tengok, sememangnya internet dan juga telefon mempengaruhi salah laku ataupun tindakan remaja di luar sana di seluruh Malaysia terlibat dalam penyalahgunaan internet menonton perkara yang tidak sepatutnya 18 tahun ke atas. Dan juga kita bimbang sekiranya perkara ini berterusan berlanjutan boleh menyebabkan remaja-remaja di Malaysia ni terlibat dalam tingkah laku perhubungan yang tidak sepatutnya, yang boleh menyebabkan berlakunya lahirnya anak yang tidak sah taraf dan sebagainya. Okay, dan ini sebenarnya kita amat bimbang, dan untuk ibu bapa dan pelajar yang sedang menonton rakaman ini, pastikan penggunaan internet dan telefon terkawal supaya tidak terjebak dalam perkara yang merugikan, memudaratkan diri sendiri. Okey, kita akan beralih pula kepada soalan yang keempat. Okey, Puan, kenapa agaknya remaja di sekolah pada masa kini kita tengok boleh terlibat dalam salah laku sosial? Biasanya kita dengar pengaruh daripada rakan sebaya, pengaruh daripada masalah di rumah, dan bagaimana pula pandangan Puan selaku penolong pegawai di PKN? Okey, terima kasih. Okey, seperti yang kita tahu remaja yang saya telah sebutkan di awal tadi, yang ditargetkan yang berumur di antara 13 hingga 24 tahun ataupun untuk WHO 12 hingga 24 tahun adalah golongan remaja yang adalah golongan yang orang kata berada dalam pergolakan hidup, nak tahu, nak kenal personaliti diri, karakter diri yang mana jika pelajar ini ataupun secara umumnya jika remaja ini tidak mendapat panduan, bimbingan terutama daripada orang terdekat, terutama ibu bapa mereka tidak mustahil akan orang kata lari daripada haluan yang betul. Okay? Saya lebih suka untuk kaitkan sebutkan remaja lah secara umum, sebab saya tahu walaupun pelajar di sekolah berumur 13 dan 17 tahun, tetapi saya ingin menyebut remaja itu sebab ruang lingkupnya lebih luas, iaitu berumur 13 hingga 24 tahun. Jadi mudah-mudahan mesej atau perbincangan kita hari ini sampai juga kepada kumpulan-kumpulan remaja akhir yang berumur 17 ke atas hingga 24. Okay. Yang mana saya suka untuk menggunakan satu analogi. Saya bayangkan ataupun kita bayangkan remaja ni seperti seekor kucing dengan sebuah cermin, di mana kucing itu menghadap cermin, dan tetapi di dalam cermin itu kucing itu melihat image yang terpapar adalah dia sebagai seekor singa. Dari segi karakter luaran, dari segi karakter dalaman sangat berbeza kucing dan singa. Tetapi sebab dia ingin menjadi apa yang dia lihat, singa kita tahulah adalah hewan yang sangat orang kata ganas, garang, tangkas dan beranilah. Itu yang kita tahulah dan biasanya singa disebut sebagai raja rimba. Haiwan lain pasti takut kan? Jadi tetapi hakikatnya kucing atau remaja tadi adalah orang kata kucing yang kita tahu adalah haiwan peliharaan. Biasanya lah haiwan peliharaan, jinak suka dibelai dan mendapat tempat di hati kebanyakan masyarakat atau manusia lah Jadi karakter yang kucing dan singa sangat berbeza. Tetapi kucing itu orang kata seperti tidak kenal diri dia sebenarnya siapa. Dia menganggap kalau aku ini sebenarnya adalah singa, tetapi dia sebenarnya adalah kucing. Jadi itulah kenapa kadang-kala remaja ini sebenarnya tidak mengenali karakter dia macam mana, tidak mengetahui dia ni dari segi orang kata kecenderungannya ke arah mana. Apalagi jika remaja tersebut tidak mendapat bimbingan ataupun orang kata panduan daripada orang yang kita yang dia sayangilah, terutama keluarga. Jadi itulah yang orang kata bagaimana remaja sekolah
boleh terlibat dalam masalah khususnya sebab remaja ini jika tidak mempunyai personality yang kuat, tidak mempunyai kenal diri, tidak mempunyai resilient ataupun tahan diri yang kental terhadap tekanan-tekanan luar, cabaran-cabaran terkini, mudah tersasar lah daripada haluan yang sebenarnya sebagai seorang remaja. Ya, betul. Itu yang saya dapat simpulkan lah. Sebenarnya saya tertarik dengan analogi singa dan kucing yang Puan maklumkan sebentar tadi. Kita ibaratkan remaja ini sedang mencari identiti sendiri, dan apabila remaja ini gagal untuk mengetahui siapakah dia yang sebenar, maka identiti yang dicari beralih kepada tempat lain. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan seseorang remaja tidak sepatutnya bertindak sebagai remaja dan mencari sesuatu yang lain yang bukan ciri-ciri yang sepatutnya, Puan. Okey. Terima kasih Puan untuk soalan yang keempat. Sekarang kita akan beralih pula kepada soalan yang berikutnya, itu soalan kelima. Pada pandangan Puan, antara faktor keluarga, rakan sebaya, yang mana satukah sebenarnya dilihat lebih memberi kesan dalam aspek pengaruh yang kurang baik dalam diri remaja sekarang? Kalau secara seimbas lah, dua faktor itu masing-masing main peranan. Ada orang kata ada saling mempengaruhi lah ya. Sebab kita ni bermula dari keluarga, dan ada peribahasa mengatakan, tidak salah saya lah, anak-anak ini lahir umpamanya sehelai kain putih, jadi terpulanglah kepada ibu bapa untuk bagaimana ingin mencorakkan kain putih tersebut, sama ada nak lebih cantik, lebih indah dipandang ataupun sebaliknya. Jadi disitulah kita nampak peranan ibu bapa itu sebenarnya untuk mendidik ataupun membentuk remaja itu bermula dari rumah. Jadi kita tidak boleh nafikanlah faktor yang mempengaruhi kepribadian, karakter, personaliti remaja itu bermula dari rumah dan dipengaruhi ibu bapa. Tetapi ialah remaja perlu keluar, perlu memenuhi keperluan semasa, ke sekolah, perlu bersosial. Jadi dia berjumpa dengan pelbagai orang. Kalau di sekolah mereka memilih untuk ada rakan sebaya lah. Biasanya secara umumnya rakan sebaya ini memang kalau mengikut kajian yang kita peroleh pengaruh rakan sebaya terhadap perilaku, karakter, personality remaja sangat kuat. Tetapi itulah ada juga pepatah mengatakan, kalau kita berkawan dengan seseorang yang contohnya tukang besi, mungkin walaupun kita bukan tukang besi, sedikit sebanyak bau besi, bau mungkin yang kurang baik itu melekat pada kita lah. Ialah hari-hari kita jumpa kawan kita kan, mengunjungi dia, pergi ke kedainya, jadi sedikit sebanyak bau besi itu melekat. Tetapi sebaliknya, jika kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita mungkin tidak menjual ataupun tidak menggunakan minyak wangi itu, tetapi oleh sebab kita berada di persekitaran yang sedap, baunya wangi, sedikit sebanyak dia akan melekat pada diri kita juga lah. Jadi saya perumpamakan begitulah, sekiranya remaja ini salah memilih kawan, orang kata tidak kenal kawan yang betul ataupun kawan yang sebaliknya, tidak mustahil perkara yang tidak baik akan berlaku lah. Jadi dia memang akan berbalik semula kepada diri remaja itu sendiri. Walaupun kadang-kadang memang pengaruh kawan itu kuat, ya. Sebab dalam rakan sebaya ini dia ada konsep kekitaan. Kalau kau nak masuk geng aku, grup aku, kau kena ikut style aku. Kalau semua geng merokok, kau kena ikut merokok. Itu mungkin salah satu prinsip berkumpulan dalam rakan sebaya ataupun remaja sekarang. Jadi kalau remaja itu mempunyai daya orang kata daya tahan, personality yang baik, dia boleh berfikir, ya. Dia boleh berfikir, kalau aku nak jadi orang baik ataupun aku tidak suka merokok, orang bahasa sini, aku tidak merokok, keluarga aku tidak merokok, berapa aku nak ikut orang lain merokok kan? Benda itu boleh, orang kata boleh dipertimbangkan oleh remaja itu sendiri. Jadi saya menyimpulkan bahawa faktor
keluarga dan faktor pengawatan sebaik itu tetap ada baik dan juga ada sebaliknya. Itulah. Terima kasih Puan. Maksudnya antara keluarga dan rakan sebaya dua-dua mempengaruhi tingkah laku dan juga tindakan seseorang remaja. Dan yang penting sekarang adalah bagaimana seseorang remaja itu, anak-anak SMK Mutiara sendiri memilih perwatakan yang manakah yang mereka mahu. Orang kata hidup ini penuh dengan pilihan. Betul. Seandainya pilih yang hitam, maka hitamlah ia. Sekiranya dipilih yang putih, maka cerahlah ia. Jadi bergantung kepada pemilihan seseorang pelajar itu sendiri untuk bertingkah laku bagaimana yang mereka inginkan. Okey, terima kasih Puan untuk soalan yang ke-6. Yang kelima sebentar tadi. Kita beralih pula untuk soalan yang ke-6. Tadi Puan ada bercerita banyak tentang masalah gejala sosial dan juga berkaitan dengan sasiah remaja di Labuan sendiri. Dan seandainya ada remaja ataupun pelajar yang tidak mengetahui ke manakah mereka boleh dapatkan bantuan untuk membantu mereka, contohnya hamil anak tidak saraf dan juga sebagainya, apakah jenis perkhidmatan yang boleh mereka perolehi daripada LPPKN? Okey, terima kasih sekali. LPPKN ya, untuk makluman para pelajar di luar sana, khususnya pelajar SMK Mutiara Labuan, dan mungkin ada ibu bapa yang mengikuti tempoh ini. LPPKN ini ada di seluruh negeri di wilayah di Malaysia ini ya. Okay. Tetapi jika kita bercakap khusus perkhidmatan untuk remaja, kami ada LPPKN ada sebuah pusat aktiviti yang disebut sebagai Cafe Teen. Yes, Cafe Teen. Cafe Teen ini tapi untuk di negeri di seluruh Malaysia ada, kecuali di wilayah Labuan. Namun begitu, kami selaku pejabat cawangan LPPKN di wilayah Labuan ini tetap berusaha menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak remaja. Contohnya, dalam tempoh pandemik COVID masih ada ini, kami tidak boleh untuk bersua muka dengan pelajar, tidak boleh bersua muka secara berkumpulan dengan pelajar untuk melakukan aktiviti ataupun penyampaian maklumat. Okay? Tetapi apa yang kami lakukan adalah membuat ataupun melaksanakan webinar. Webinar ini kami khususkan kepada remaja dengan memilih topik-topik yang berkaitan dengan isu-isu remaja. Isu-isu yang kerap kali kami kemukakan ataupun perbincangkan melalui webinar ini adalah tentang reproduktif remaja, isu sosial remaja, masalah-masalah kesihatan remaja. Sebab jika sekiranya Cafe ini ada di Labuan, remaja boleh menjadikan Cafe ini sebagai pusat lepak sihat. Dia sebenarnya pusat aktiviti yang dilengkapi dengan perkhidmatan serba moden lah, internet. Lepas tu remaja boleh orang kata menjalankan aktiviti-aktiviti seperti mendapatkan perkhidmatan kesihatan, khidmat nasihat dan juga kaunseling remaja. Namun untuk di Labuan, jika remaja di luar sana sekiranya lah ya, ada rakan kamu ataupun mungkin siapa juga yang menghadapi masalah, khususnya masalah remaja ya, hari ini bercakap pasal remaja, boleh menghubungi kami di pejabat LPPKN untuk mendapatkan orang kata sedikit maklumat. Kami tidak menyediakan khidmat nasihat dari segi konseling sebab kita tidak ada konselor. Tetapi apa yang kami boleh bantu adalah untuk menyalurkan isu atau permasalahan remaja kepada konselor kami yang telah dilatih. Tetapi untuk dalam keadaan sekarang, apa yang boleh kita buat adalah melaksanakan telekonseling. Maksudnya konseling secara Google Meet. Jika segan tak nak muka nampak, boleh guna telefon. Jadi remaja boleh menghubungi kami di pejabat LPPKN, maklumkan apa isu anda, apa permasalahan anda, dan kami insyaAllah akan kemukakan isu itu ataupun permasalahan itu kepada konselor yang orang kata lebih layak untuk memberi khidmat nasihat, khususnya pada remaja lah. Itulah untuk yang orang kata sesuai untuk remaja yang sekiranya menghadapi permasalahan. Okey. Apa yang Puan maklumkan tadi, kita ada Cafe Teen yang disediakan oleh LPPKN di seluruh negeri di Malaysia kecuali wilayah Labuan. Tetapi kita ada pejabat perkhidmatan lah. Labuan bergabung dengan Sabah. Ya betul. Jadi itu yang mungkin boleh saya tambah sikit.
itu yang sekarang ni sekiranya kita mengadakan webinar, kita akan orang kata bergabung tenaga, bergabung idea, bergabung orang kata tenaga lah ya. Kalau Labuan melaksanakan, kita akan mencari peserta di Sabah dan yang dari Sabah pula mencari peserta Labuan. Kadang-kadang kita perlu begitu untuk mencari kelainan, mencari mungkin ada isu-isu yang mungkin di Labuan tidak menghadapi isu itu, mungkin di Sabah. Jadi dengan cara itu rasanya pelajar akan lebih terbuka lah dengan isu-isu semasa. Dan sebenarnya untuk makluman puan juga, minggu lepas saya ada ikuti webinar tentang KFIT yang berkaitan dengan macam mana dadah itu boleh berjangkit dan juga jangkitan dadah melalui perhubungan yang dianjurkan oleh KFIT di Sabah lah. Dan sebenarnya KFIT ini sangat bagus untuk remaja dengar sebab maklumat yang jarang dikongsikan, sebab sebenarnya orang malu untuk bercerita tentang bagaimana jangkitan AIDS boleh berlaku melalui perhubungan. Tapi bila perkongsian daripada KFIT itu sendiri, sebenarnya remaja boleh tahu dan tidak perlu segan untuk bertanya tentang permasalahan dan juga perkara yang berlaku berkaitan dengan remaja itu sendiri. Itu mungkin boleh saya tambah, itu yang kelebihan orang kata platform secara online. Mungkin kadang-kadang remaja malu nak tanya muka, tapi dia boleh chat di chat box ataupun kadang-kadang suara saya bertanya. Sebab kalau saya boleh tambah sedikit, hari itu ada satu persoalan dari remaja. Dia kata bagaimana untuk mengurangkan risiko oral sex. Jadi maksudnya dia faham apa itu oral sex, tapi nak kurangkan risiko jangkitan penyakit STI itu. Apakah caranya jika melakukan oral sex? Itu saya rasa soalan itu memang mencabar. Ya, betul, sebagai orang kata moderator ataupun penceramah yang selalu bercakap pasal seksualiti remaja, memang soalan itu memang mencabarlah untuk kita menjawab secara berhemah, dan pastinya remaja itu tahu risiko dan apa yang sepatutnya dia lakukan. Sebenarnya untuk ibu bapa yang sekiranya masih bersama-sama dengan kita menyaksikan temu bual pada hari ini, sebenarnya tidak salah untuk ibu bapa sendiri untuk mendedahkan anak-anak tentang apakah sebenarnya pendidikan seksual bermula daripada rumah kan. Dan sekiranya ada ibu bapa yang agak sukar ataupun segan untuk bercerita dengan anak-anak, mungkin boleh hantar anak remaja ke LPPKN kerana ada perkhidmatan yang boleh diperolehi oleh remaja pada masa kini. Baiklah puan ada bercerita juga tentang bagaimanakah bantuan ataupun sokongan yang boleh diperolehi melalui LPPKN. Mungkin boleh puan terangkan sedikit lagi bagaimanakah cara untuk remaja mendapatkan bantuan ataupun khidmat sekiranya mereka memerlukan bantuan daripada LPPKN. Okey, terima kasih sekali lagi. Seperti yang saya sebut tadi, LPPD sebenarnya banyak kita punya perkhidmatan. Tapi khusus untuk remaja adalah KFIT tadilah. Tetapi selain daripada yang saya sebut tadi, sekiranya ada isu, ada masalah, boleh menghubungi konselor kita melalui Google Meet atau telekonseling. Kita sebenarnya juga sejak saya rasa selepas kita Labuan ini telah bertukar status menjadi PKPP, kita telah dibenarkan untuk turun padang, bersua buka ataupun berjumpa dengan remaja secara fizikal lah. Jadi saya mungkin boleh ambil kesempatan di sini. Mungkin sekiranya ada pihak di luar sana, sama ada pihak individu ataupun juga NGO atau pihak sekolah sendiri ingin menganjurkan aktiviti program untuk remaja yang membawa mesej ataupun topik-topik berkaitan dengan isu-isu semasa remaja, tentang reproduktif, kesihatan remaja, kaunseling remaja, itu bolehlah mendapatkan perkhidmatan kami lah. InsyaAllah apa yang kami boleh kongsikan melalui aktiviti yang dibangunkan melalui modul-modul yang dimiliki oleh LPPKN. Mudah-mudahan sedikit sebanyak remaja mendapat manfaat dan informasi yang betul lah. Sebab memang remaja banyak pilihan mendapatkan informasi di luar sana melalui Google, melalui YouTube Tetapi mereka perlu tahu mana informasi yang betul, mana yang sebaliknya. Jadi dengan cara kita di LPPKN turun secara fizikal kepada remaja, khususnya di sekolah, universiti, di kolej, menyampaikan
kita boleh sebut menyampaikan maklumat, saya tak nak sebut ceramah, tapi menyampaikan ataupun berkongsi maklumat melalui aktiviti, melalui games. Mudah-mudahan remaja dapat menilai sendiri ataupun mengetahui manakah orang kata isu ataupun permasalahan yang sepatutnya mereka ambil, dan mana pula isu ataupun permasalahan yang sepatutnya mereka ketepikan. Saya ambil kesempatan di sini juga, selain daripada remaja, sebenarnya perkhidmatan LPPKN ini juga termasuk perkhidmatan konseling lah untuk keluarga. Tetapi saya tak ingin lebih panjang sebab khusus hari ini perbincangan daripada remaja. Jadi saya rasa mungkin cukup untuk apa tu orang kata pemahaman lah apa perkhidmatan yang boleh remaja dapatkan daripada LPPKN Negara Sarawak. Okey. Terima kasih Puan, dan saya yakin banyak input telah dikongsikan oleh Puan Nuraini pada hari ini. Yang penting sekarang sekiranya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan serta remaja sendiri yang sedang mendengar perkongsian pada hari ini, boleh terus ke LPPKN ataupun mencari maklumat nombor telefon sekiranya sekat untuk ke sana bagi mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan dan disediakan oleh LPPKN. Dan kita percaya kepakaran dan juga keberkesanan program yang dilaksanakan oleh LPPKN sedikit sebanyak boleh membantu mengurangkan masalah dan tekanan serta perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada remaja untuk ditambah baik kepada diri mereka sendiri. Dan akhir kata Puan, sebelum kita menamatkan permubual pada hari ini, pesanan terakhir Puan kepada remaja di luar sana. Okey, terima kasih. Kepada warga remaja di luar sana, ya, saya juga memiliki anak remaja lelaki dan anak remaja perempuan, ya. Kami sebagai ibu bapa, orang kata pasti mahu yang terbaik untuk anak-anak kami, ya, khususnya juga untuk anak-anak remaja di luar sana. Jadi adalah menjadi orang kata tanggungjawab kita bersama. Remaja perlu bertindak secara orang kata positif lah, ya, dalam kehidupan seharian. Sebab jika hanya ibu bapa yang bersungguh-sungguh untuk membentuk personaliti anak ataupun orang kata bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak itu anak yang terbaik, tetapi jika tidak mendapat kerjasama yang sebaiknya dari pelajar ataupun remaja itu sukar juga, ya. Jadi dalam proses pembentukan remaja ini kita saling memerlukan, ibu bapa, keluarga memerlukan remaja untuk sama-sama memberi orang kata kerjasamalah ataupun timbal balik. Tidak akan satu perkara itu berjaya jika sekiranya cuma ada usaha daripada sebelah pihak. Kita tahu remaja ini dalam keadaan orang masih mencari-cari, ya, personality, masih mencari orang kata mana yang terbaik untuk dari mereka. Jadi kita mungkin selaku guru juga di sekolah sama-sama saling bekerjasama dan supaya remaja mendapat apa yang sepatutnya lah. Itu sajalah yang saya boleh simpulkan penutup untuk sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Nuraini binti Osman, penolong pegawai pembangunan masyarakat LPPKN wilayah Persekutuan Labuan, untuk kupasan isu berkaitan cabaran pergaulan dan sasiah murid. Dan untuk ibu bapa serta pelajar SMK Mutiara wilayah Persekutuan, besarlah harapan kami warga sekolah, ibu bapa dan juga guru-guru untuk mengharapkan anak-anak semua menjadi seorang yang hebat. Sebagaimana slogan kata sekolah kita, SMK Mutiara Hebat, Johor Terhormat. InsyaAllah semoga perkongsian yang telah disampaikan pada hari ini sedikit sebanyak membantu ibu bapa dan juga anak-anak pelajar untuk menjadi yang terbaik pada hari ini dan juga pada masa akan datang. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi dengan Puan Nuraini. Maka dengan ini berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.